Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak-anak murid. Kita bertemu kembali pada hari ini. Hari ini kita akan belajar, masih lagi berada di bab 1, iaitu langkah keselamatan dalam makmal. Pada minggu lepas, kita telah pun mempelajari poin 1.1 iaitu peralatan perlindungan diri dan juga 1.3 pemadam kebakaran. Jadi pada hari ini kita akan belajar 1.2 pembuangan bahan sisa. Ya. Jadi semua dah bersedia? Okey. Pembuangan bahan sisa ini ada dua ya, iaitu jenis pembuangan bahan sisa dan cara mengurus bahan sisa biologi, ya. Okey. Pertama sekali kita tengok jenis pembuangan bahan sisa. Ya, jenis pembuangan bahan sisa. Okey. Selepas selesai menjalankan eksperimen, di manakah kamu perlu membuang sisa bahan eksperimen tersebut? Adakah terus ke dalam sinki ataupun ke mana? Ya. Okey, bahan sisa ini dikategorikan kepada dua jenis, iaitu jenis yang boleh dibuang ke dalam sinki dan satu lagi ialah yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Okey. Okay, kita lihat bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Ya, apa dia? Ialah cecair atau larutan yang berkepekatan rendah dan tidak berbahaya. Okey. Contohnya apa? Cecair atau larutan yang berkepekatan rendah. Contohnya air suling, asid dan alkali yang berkepekatan rendah. Ya. Larutan garam. Okey, yang berkepekatan rendah. Okey. Bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki ialah, contohnya ialah sisa pepejal. Okey, sisa pepejal ni contohnya apa? Contohnya ialah serbuk logam, serbuk kayu, pasir, kaca, kertas, tisu, ya, tak boleh dibuang ke dalam sinki. Yang kedua ialah bahan yang mempunyai nilai pH kurang daripada 5 dan lebih daripada 9. Kalau kurang daripada pH 5 ialah asid kuat, manakala bahan yang lebih nilainya lebih daripada 9 ialah alkali kuat. Ya, jadi tak boleh asid kuat dan alkali kuat kita tak boleh terus buang ke dalam sinki, kerana asid kuat dan alkali kuat ini boleh menghakis paip. Ya. Seterusnya, sebatian pelarut organik, bahan kimia seperti asid, grease, minyak, cat minyak, hidrogen peroksida. Ya. Selain daripada itu ialah bahan toksik seperti sianida, logam berat seperti merkuri, bahan sisa organik seperti mikrob dan bangkai haiwan, kita tak boleh terus buang dalam sinki. Ini boleh menyebabkan sinki tersumbat. Bahan buangan radioaktif, bahan meruap seperti alkohol, bahan reaktif, ya, seperti bahan buangan radioaktif, uranium dan plutonium. Ya, sebab apa? Sebab bahan-bahan ini boleh menyebabkan pencemaran alam dan berbahaya kepada hidupan. Okey. Seterusnya, cara mengurus bahan sisa biologi. Apakah bahan sisa biologi? Bahan sisa biologi ialah bahan buangan yang boleh menimbulkan kemudaratan dan bahaya. Okey. Cara mengurus bahan sisa biologi, dia terbahagi kepada dua, iaitu dari segi pengasingan mengikut kategori
dan juga pengurusan mengikut kategori. Okey, pengasingan mengikut kategori terbahagi kepada 4 kategori, iaitu kategori A, B, C dan D. Kategori A ialah peralatan tajam. Kategori B ialah sisa pepejal. Kategori C bangkai. Kategori D ialah sisa cecair. Okey, kita lihat contoh. Contoh kategori A. Ya, peralatan tajam contohnya jarum, kaca, peralatan tajam. Picagari, bilah-bilah scalpel, ya. Okey, kategori B ialah sisa pepejal seperti sarung tangan, tisu, pasir dan piring Petri. C, bangkai. D, sisa cecair iaitu darah ataupun produk darah. Okey. Pengurusan sisa mengikut kategori. Macam mana kita nak menguruskan sisa A, B dan C ini? Bahan sisa A, B dan C dan D. Okey. Prosedur operasi standard pelupusan bahan sisa biologi ialah prosedur yang digunakan bagi tujuan mengurus pelupusan sisa biologi di makmal. Okey, kita tengok kat sini. Kategori bahan sisa A, contohnya apa tadi? Jenis bahan sisa biologi ni ialah peralatan tajam. Contohnya ialah picagari, jarum, bilah-bilah scalpel. Okey, bagaimana cara kita nak menguruskannya? Masukkan bahan-bahan ini ke dalam bekas khas. Autoclave ni apa? Autoclave ni ialah dimasukkan ke dalam periuk, macam periuk tekanan. Kemudian tujuannya ialah untuk dinyah kumankan. Kemudian bekas simpanan simpan di dalam bekas simpanan. Bekas disimpan di tempat yang selamat sebelum dilupuskan. Okey. Kategori B ialah jenis bahan sisa biologi pepejal tapi tidak tajam. Contohnya sarung tangan, tisu, medium culture, ya. Bagaimana cara menguruskan semua ni? Macam mana kita nak buang ni? Cara sebelum kita buang ni, macam mana kita nak urus? Bungkus dan masukkan ke dalam beg plastik biobahaya. Kemudian di autoclave, ya, dinyah kuman dan dimasukkan ke dalam tong khas, iaitu tong biobahaya. Kategori C, jenis bahannya ialah bangkai dan organ. Contohnya haiwan makmal dan ataupun haiwan uji kaji. Cara pengurusannya ialah dibalut dalam bahan penyerap kertas tisu, kemudian dibungkus rapi di dalam beg plastik biobahaya, kemudian disejuk bekukan dalam peti sejuk sebelum dilupuskan. Okey, kategori D ialah cecair. Contohnya darah dan serum. Serum ni ialah produk darah lah, ya. Cara nak lupuskannya mesti dinyah kontaminasi. Dinyah kontaminasi ialah dinyah kumankan secara autoclave, kemudian dilupuskan secara terus ke dalam kumbahan melalui sinki makmal atau tandas.